Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akan muncul fitnah-fitnah. Di pintu-pintunya akan ada para pendakwah yang menyeru ke neraka. Mati dalam keadaan memeluk airat batang pokok jauh lebih baik bagimu daripada mengikuti walau seorang pun daripada mereka. seruan para pendakwah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bukanlah kepada dosa yang biasa-biasa, tetapi pelbagai bahaya yang bisa meruntuhkan akidah. Dan bahaya yang paling ditakuti adalah dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Kita sedang membincangkan sambungan 10 pembatal keislaman yang pertama, syirik. Jangan lupa untuk menonton bahagian pertama. Baiklah, mari kita teruskan. Mereka menjadikan rabai-rabai dan paderi-paderi mereka, serta Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah, meskipun mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Dia daripada apa yang mereka sekutukan. Syirik besar yang kedua dalam aspek ibadah ialah syirik dalam ketaatan. Melalui hadis Hasan riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu an yang terakam dalam Mu'jamal Kabir 1792, ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu, beliau yang ketika itu masih seorang Nasrani berkata, Kami tidak menyembah mereka. Baginda membalas, Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu engkau pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu engkau pun menghalalkannya? Betul. Itulah penyembahan kepada mereka. Dua nas ini mengajar kita bahawa perkataan menyembah sebenarnya mempunyai maksud yang lebih luas. Ia bukan sekadar bersujud secara fizikal kepada berhala, bahkan termasuk juga ketundukan akal, hati, dan perasaan kepada tagut, yakni sesiapa atau apa-apa sahaja yang dipuja, diikuti, dan ditaati sehingga melampaui batas yang sepatutnya. Allah Jalla Jalaluhu meletakkan ulama ahlul kitab dalam konteks ini kerana mereka adalah contoh pengkhianatan yang terbaik. Mereka memutarbelitkan hukum hakam Allah sesuka nafsu, sedang mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jika ia berlaku dalam kalangan agamawan agama ini, maka sesiapa yang mengikuti seseorang, sedang dia menyedari bahawa orang itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mempercayai bahawa dia berhak untuk menggubal hukum hakam Allah, dia telah mengambil orang itu sebagai sembahan selain Allah. Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, kami akan menyempurnakan hasil usaha mereka dalam kehidupan ini, dan mereka tidak akan dikurangkan walau sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapat sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Apa yang mereka usahakan di dunia ini akan sia-sia sahaja, dan apa yang mereka usahakan itu tidak akan berguna langsung. Syirik besar yang ketiga dalam aspek ibadah ialah syirik dalam tujuan dan kehendak. Meskipun ia berkaitan dengan niat, riya, yakni perbuatan menunjuk-nunjuk amal atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapat pujian atau sanjungan manusia yang berlaku sekali-sekala dan bukan semata-mata kerana manusia, tidak termasuk dalam syirik akbar yang membatalkan keislaman. Untuk memahami bentuk syirik ini dengan lebih jelas, kita perlu menggabungkan dua ayat tadi dengan ayat 162 dan 163 surah Al-An'am. Katakan Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan segala alam. Tiada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama-tama berserah diri. Dua ayat ini mengingatkan bahawa niat bukan sahaja pada ibadah, malah meliputi keseluruhan kehidupan, bahkan kematian. Sesiapa yang menjadikan tujuan sebenar segala amal solehnya, hidupnya, dan matinya adalah untuk selain Allah, serta tidak berkehendak kepada ganjarannya mahupun pertemuan dengannya, maka dia telah melakukan syirik besar dalam tujuan dan kehendak.
Syirik bentuk ini turut merangkumi amal yang walaupun dilakukan sekali sekala tetapi ditujukan kepada selain Allah, seperti menyembelih binatang kepada wali atau jin bagi tujuan untuk memperoleh manfaat atau mengelakkan mudarat. Ayat 15 dan 16 Surah Hud bukan sahaja memperkenalkan bentuk syirik yang lebih halus, malah memperluas makna taghut yang tidak terhad kepada objek seperti berhala, jin, dan manusia, bahkan merangkumi juga perkara-perkara yang dikejar seperti kehidupan dunia dan segala perhiasannya. Ini termasuk kuasa, harta, dan nama, yang apabila dijadikan tujuan dan kehendak yang mutlak, sehingga Allah tiada langsung dalam tujuan hidup dan kehendak akhirat seseorang, ia menjadi syirik yang besar. Doa yang benar hanyalah kepadanya semata-mata. Dan mereka yang diseru selainnya tidak dapat menyahut walau sedikit pun, melainkan seperti seseorang yang menghulurkan kedua-dua tangannya ke arah air agar ia sampai ke mulutnya. Namun ia tetap tidak sampai. Dan doa orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya berada dalam kesesatan. Syirik besar yang keempat dalam aspek ibadah ialah syirik dalam doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi 3372, doa adalah ibadah. Jadi doa tidak boleh dimohon kepada selain Allah, tidak kira sama ada kepada jin di sebalik berhala, atau wali di dalam kuburnya, atau nabi yang terlalu dipuja seperti Isa alaihi salam, atau sesiapa dan apa-apa sahaja. Ini kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa memberikan apa yang dipinta. Mereka yang mengingkarinya bukan sahaja menyekutukan Allah, bahkan melakukan perkara yang sia-sia, seperti orang yang kehausan mencedok air, namun ternyata itu hanyalah fata morgana. Antara kekeliruan atau putar belit yang terkenal dalam soal ini ialah istighatsah, yaitu meminta pertolongan atau penyelamatan daripada selain Allah, dalam perkara-perkara yang hanya berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Jika apa yang didakwa oleh mereka yang membolehkannya itu benar, sudah pasti terdapat ayat Al-Quran atau hadis sahih daripada Nabi SAW yang menyokongnya. Namun tidak ada. Yang ada hanyalah larangan yang jelas dan tidak dapat disangkal lagi, seperti dalam ayat 65 surah Al-Ankabut. Ketika mereka menaiki kapal yang dilambung ombak, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh pengabdian kepadanya semata-mata. Namun sebaik sahaja Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka serta-merta kembali menyekutukannya. Kekeliruan yang paling berbelit atau putar belit yang paling mengelirukan dalam soal doa ialah tawassul. Golongan yang terpesong menggunakan tawassul hanya sebagai istilah, namun apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah berdoa kepada makhluk atau mengambil mereka sebagai perantara. Hakikatnya, kedua-dua perbuatan itu adalah syirik akbar. Selain kesalahan dalam memahami maknanya dalam bahasa Arab klasik, apa yang berlaku adalah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hasan riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu an dalam Musnad Ahmad 17421. Kebimbangan baginda ke atas golongan yang memutarbelitkan makna ayat-ayat Quran. Makna tawassul atau wasilah sudah pun jelas dalam leksikon-leksikon bahasa Arab, sama ada klasik maupun kontemporeri, dan tidak dapat diputar belitkan lagi. Perkataan itu hanya muncul 2 kali dalam Al-Quran. Ayat 35, Surah Al-Ma'idah menunjukkan maksudnya yang umum, yaitu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang merujuk pada segala bentuk amal soleh yang diredai olehnya, yakni yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ayat 57 surah Al-Isra pula membetulkan kesalahan dalam memahami makna wasilah dalam konteks doa dengan menolak anggapan bahawa ia bermaksud menyeru, memohon atau meminta pertolongan kepada wali-wali Allah atau mengambil mereka sebagai perantara. Dalam konteks doa, wasilah bermaksud jalan atau cara yang digunakan agar Allah mengabulkan doa.
Ia harus difahami sebagai pelengkap bagi doa, bukan doa itu sendiri, dan bukan pula mengambil perantara. Ia wajib mengikuti kaedah-kaedah yang dicontohkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Antara contoh bentuk tawassul yang dibolehkan semasa berdoa adalah dengan menyeru nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terindah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut amal soleh yang telah dilakukan. Bagi sebahagian orang, isu ini agak memeningkan. Namun, kuncinya adalah tahu membezakan antara perbuatan syirik yang besar, yakni menyeru, memohon, atau meminta pertolongan kepada selain Allah, dan tawassul yang dituntut, yakni menggunakan cara yang dibolehkan agar Allah mengabulkan doa. Sebagaimana ayat 14 surah Ar-Ra'd di awal seksyen ini, doa yang benar hanyalah kepadanya semata-mata. Dan seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi 2516, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bersambung, insya Allah.